Jumpa siapa? Tempi tu tak ada masalah apa. Dia dipimpin oleh seorang sultan. Benda ni jin yang beritahu. Bagi aku Pulau Bunting ni satu tempat yang agak rare juga. Nah, istana ni untuk isteri dia iaitu Cik Sapat Chandra Puan Baju Kebaya Merah. Di dalam rumah dia ada sebuah rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi aku Long Dia di dalam rancangan paranormal dan juga mistik. Pada hangpa yang masih lagi menonton ataupun mengikuti video-video aku, terima kasih aku ucapkan banyak-banyak. Perihal mistik ni kita kata sering terjadi di kalangan orang-orang yang percaya. Kalau orang tak percaya tu jaranglah jadi dekat dia peristiwa-peristiwa yang mistik ni. Aku ambil tahu benda ni dan aku adalah juga mengamalkan satu kaedah-kaedah Islam ni dalam perubatan Melayu ni. Cerita pada malam ni aku nak kongsi dengan hampa semua pasal aku melalui satu jabatan di Kuala Kedah. Ni kalau hampa tengok ni, aku dah pakai baju nelayan Kuala Kedah ni. Dia dipanggil Jabatan Tok Pasai. Banyaklah jabatan tu orang duk sebut kisah dia. Ada yang berapa kali dah cubaan bunuh diri. Nak jadi cerita malam tu, aku pergi rumah sahabat aku ni yang berdekatan dekat jabatan tu. Dia duduk di area Kuala Kedah. Kami menyembang agak lama jugalah pada malam tu. Seperti kebiasaan dia, aku ni suka dengar sahabat aku ni dia bercerita tentang perihal-perihal Tuhanan ni, bab-bab agama, bab-bab tasawuf. Senang kata dia banyak ambil ilmu-ilmu bab dalaman lah, ilmu kesufian dia, ilmu-ilmu akhirat dia. Aku suka dengar cerita-cerita macam tu. Sedap sedap main ni. Sayup lah aku balik. Tengah dekat pagi jugalah. Kebetulan anak aku demam time tu. Aku pergi minta, kalau orang dulu ni panggil ayak tawak, ayak mineral tu dirukyah di ayak tu untuk jadikan asbab untuk menghilangkan penyakit demam. Aku pilah ambil ayak dekat dia. Lepas ambil tu, kami pun sembang agak lama jugalah bab-bab ilmu-ilmu yang jalan menuju Allah Ta'ala ni. Aku tengok jam time tu dah pagi. Dah menunjukkan dekat 1 pagi. Lama jugalah kami sembang time tu. Lepas tu aku beritahu dia aku nak minta diri. Lepas selesai puas salam apa, aku pun belah lah di rumah dia tu. Naiklah motor. Pasal rumah mak mentua aku ni dia berdekatan dengan area situ juga. Aku nak kenal lalu juga di jabatan Tok Pasai tu. Time tu orang memang tak ada, jabatan tu memang kosong. Kalau orang sana dia tahulah jabatan tu petang-petang memang ramai orang. Time malam adalah kaki-kaki pancing yang duduk atas di jabatan tu. Kena hari tu satu orang pun tak ada di atas jabatan tu. Aku lalu lah. Cuma dalam hati aku ni aku detik, tunjuk lah kat aku nak tengok benda apa yang orang-orang kat situ cakap kawasan tu berpenunggu. Dia bukan, aku tak meluah pun, aku tak bercakap pun. Cuma terdetik ke hati aku macam, aku nak tengok lah. Bila aku nak tengok tu lah yang dia tunjuk. Aku nampak satu entiti tu, dia besar dan dia seperti berkepala seekor kambing bertanduk lah. Dia lalu atas jabatan tu. Dari kiri ke kanan dia lintas depan aku, dia terjun ke bawah. Aku duk ingat orang dah. Cuma situasi tu aku naik motor, jadi benda tu laju.
Aku dalam hati aku tak tahu benda apa yang lintas dia terjun ke dalam laut lah. Time tu motor aku memang malas nak bawa motor. Memang slow, memang nampak real punya. Cerita mengenai Tok Pasai ni pun ada juga dalam sejarah dia. Dia ni seorang yang berasal daripada Indonesia dan dia berdagang. Duduklah dia di kawasan laut di negeri Kedah tu, iaitu di belah-belah Kuala Kedah. Lepas pada kejadian tu, aku balik rumah. Anak aku pun dia makin lama makin keras. Dia punya suara teriakan tu. Tapi orang dulu kata kalau kita pulang ataupun balik lewat malam, kita stay dulu duduk kat luar. Lepas tu baca-baca selawat Nabi, lepas tu Fatihah ke ayat kursi, kita ludah di tanah. Minta orang kata jauh lah benda-benda macam tu. Aku cuba buat benda tu. Alhamdulillah berjaya. Kadang ni petua orang lama-lama, orang dulu-dulu ni ada yang boleh pakai juga. Jadi sedikit sebanyak kat situ aku belajar benda ni. Kalau umpama nak tengok ataupun umpama nak rasa, umpama nak tahu kata dia ada tu, aku rasa baik tak payah kot. Sebab benda ni bukan seronok. Kalau bab jin ke, bab syaitan ke, benda-benda ni dia hanya untuk menyesatkan kita. Dia pun tak boleh buat apa pun kat kita sebenarnya. Cuma kita kerik rasa, lepas tu kita kerik dalam minda kita bayang benda tu. Jadi mereka ambil peluang dekat situ, mereka menyerupa. Alam ghaib dalam Quran pun banyak. Wujud dalam rukun iman pun ada, syurga neraka wujud. Jadi siapa kita untuk tolak benda-benda gaib ni? Cuma pengalaman aku di Jabatan Tok Pasai tu, aku ambil teladan lah benda ni. Jangan cuba-cuba nak menguji ataupun jangan cuba-cuba nak rasa, nak mencabar. Kalau mereka tunjuk tu yang duk jadi aksiden banyak di highway mereka duk lintas tu, sebab nampak benda-benda macam tu lah. Alhamdulillah tak jadi apa kat aku. Setakat tu saja kot cerita aku mengenai Jabatan Tok Pasai tu. Sabar sedikit lah untuk info untuk empa tentang jabatan tu, dan sejarah pembinaan dia pun aku rasa lama jugalah jabatan tu. Segmen ini ditaja khas oleh Pemurah Perfume. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila ke description di bawah. Terima kasih. Okey, kalau hampa tengok kat sini aku pegang Pemurah Perfume ni, dia brand dia brand tua. Aku suka bau dia sebab kalau hampa suka yang jenis bau keras sikit tu, dia memang best lah. Bau dia hanya spray saja macam tu. Dan dia tahan 24 jam. Kalau hampa buat aktiviti lasap memang sesuai. Aku pilih tuah. Dia datang dengan 5 jenis bauan, iaitu tuah, jebat, tiara, mastika dan teja. 3 untuk wangian bagi lelaki dan 2 untuk perempuan. Terima kasih. Segmen trivia pada kali ini, aku nak baca satu hadis riwayat Baihaqi, di mana dia tertulis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Rasulullah SAW bersabda, sudah hampir sampai suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam ini kecuali hanya namanya, dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka terbangun indah, tetapi ia kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kalung naungan langit. Dari mereka berawal fitnah, dan kepada mereka
fitnah ini akan kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.